Hello, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, Alhamdulillah, syukur, selamat datang ke YouTube channel saya, Sam Pendakar. Alhamdulillah, sekali lagi aku masih diberikan rezeki, kesempatan, kesihatan, ruang dan waktu untuk aku merakamkan video, berkongsi sebarang info dan semoga apa yang aku kongsi ni memberi manfaat dekat hampa lah. Right, so pertama kali aku nak cakap terima kasih kepada owner. Nama apa nama dia? Lupa nama dia. Sebab dia ada bagi projek kat aku, minta tolong bagi projek. So alhamdulillah ada projek tu pun rezeki untuk aku buat benda pelik-pelik kan. Lepas tu boleh aku buat video. Sebab aku kalau selagi projek tu tak pelik, aku tak buat video kan. Tak naklah buat video servis carburetor. Alamak, macam mana nak explain tu kan, letih juga tu. Okay, so kali ni, untuk video kali ni aku ada projek yang mana aku dapat projek untuk buat cam Honda Wave 125. Dia piston 65 jet 6 tak salah aku. Jet 6 jet 4 nanti aku tengok balik kan. Owner nak main highway. Kalau sebut highway ni lain macam kan. Dia nak main highway. So aku suggest pakai valve 3026. Aku sendiri suggest pakai 3026. Sebab apa tak pakai besar lagi sang? Piston 65. Yes, kalau ikut formula kita boleh pakai sampai 3228 kan. Ataupun kat pasaran kita ada 3127. Tapi kenapa aku tak suggest pakai 3127? First kali sebab clearance angle valve to valve sewaktu penghujung lejang buang, permulaan lejang masukan ataupun bahasa shortcut dia lagi waktu overlap rapat. Jadi susah untuk kita masukkan cam yang degree besar. Sebabnya owner dah mabuk ketung. Owner minta cam degree besar. Asalnya aku dah buat dah cam dia 20-60. Tapi owner sang macam kecil sang nak besar sikit lagi, macam tak cukup je. So dekat situ kita nampak apa tahu, maksud owner dah tahu feel dia. Dia bukan sekadar mabuk nombor. Dia sendiri dah faham nombor tu maksud apa. 20 tu dia dah rasa dah. 20 tu maksudnya kalau motor spek macam ni, napas dia akan jadi sekian. Dalam gear dia akan jadi macam ni. So kalau untuk motor yang dia buat sekarang ni, dia boleh tahu dah cam spek macam mana yang sesuai untuk enjin dia atas kefahaman dia. Dia macam tu. So itu yang bestnya tau. Dan owner ni cakap dia banyak tengok video aku. Alhamdulillah bantu juga video mengarut aku pun kan. Nampak tak bila kita tengok video dan kita kena cuba buat. Jangan sekadar tengok duduk sandar atas katil tengok baru mamat ni sembang 40 minit jadah tu. Tak boleh macam tu. So kita kalau boleh cantik lagi tengok video aku sambil ambil nota. Tengok sambil ambil nota, lepas tu try buat motor sendiri. Cuba belajar rasa degree 230 macam mana, 240 macam mana, 250 macam mana, 260 macam mana kan. Tapi timbul juga pertanyaan orang kan, pemain orang dulu tak ada pun nak kalut degree-degree ni. Yes, aku tak nafi. Tapi dia buat apa cam tu? Dia potong cam tu. Bila dia potong cam, degree automatik besar. Walaupun orang yang banyak potong cam sekarang ni pun tak banyak pun tahu degree. Tapi dia tahu apa? Dia tahu cam ni sesuai untuk spek macam mana. Atas berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman dia. Dia pun tahu kalau aku potong banyak ni sekian untuk motor spek macam ni, motor jadi apa. Tapi dia tak tahu berapa degree cam dia potong. Dia tahu atas pengalaman dia. Sebab tu bangkah tu, orang yang bangkang jenis pemain tak pakai degree ni, dah kenapa kau nak bangkang dia? Dia pandai atas pengalaman dia. Itu lagi mahal daripada orang yang tahu dial tapi tak tahu apa yang dia dial. Faham tak? Dia tahu dial, dia boleh keluarkan data apa semua, pumpang dial bagi betul apa semua. Tapi bila kita tanya apa maksud di sebalik nombor tu, tak boleh. Tu tak cukup lagi sebenarnya. Tapi tak apa, pelan-pelan cuba. Yang penting berani buat, berani cuba. Itu je. Jangan berani condemn je, tak boleh lah. Jangan kata pemain tu tak pandai, akulah yang pandai. Tak, bukan macam tu. Di sebalik awan ada sesa awan sama. Kita tak ada yang perfect pun. Right, so untuk video ni itulah kita ada projek untuk cam tu. So aku akan tunjuk kat hampa sebab cam ni dia buat spek highway kan. Share kat hampa sikit data dia macam mana apa semua. So boleh hampa cari cam yang data lebih kurang macam tu. Cubalah saya cari ikut ada ke macam mana ke apa ke kan. Tu pulang lah. Right, so aku akan cuba kongsi kat hampa data cam dia. Lepas tu aku uraikan kenapa kesesuaian dia macam tu. Right, jom. Alright, so macam biasa sebelum nak dial kita perlukan marker dengan whiteboard. Benda ni tak wajib pun. Jangan asal nak dial kena beli marker sang, tulis kat kertas tak boleh ke? Terpulang lah nak tulis kat mana pun. Jangan pembaris sangat. Kalau asal nak dial wajib, alat-alat wajib. Tak, ni itu aku biasa pakai macam tu. Okay, kali ni piring nampak jelas. Kita baru tambah lighting di sana. Okay. Alright, so mula-mula sebelum dial macam biasa, untuk orang yang baru tengok video aku, so tolong tumpu waktu mula-mula ni. Right, so 4 bahagian yang aku pecahkan. Tengok sini ada TDC, ATDC 90.
BBDC, BDC kosong, ABDC 90, BTDC kosong. Okey, 4 kotak ni 1 2 3 4 mewakili 4 tempat, 4 pergerakan, 4 lejang. Alright. So ruang daripada TDC ke 90, nampak jelas kan, adalah ruang untuk exhaust close. Okey, manakala 90 ni ke kosong, ke BDC ataupun BBDC ni adalah ruang untuk exhaust open. Okey. Kenapa close dulu buka open? Jangan pening dah memang macam tu. Jangan buat pening dah. Jangan sembang pening. Okey, lepas tu pula dari BDC ke 90 adalah ruangan untuk intake close. Allahu Akbar. Okey. Lepas tu pula daripada 90 ni ke TDC ataupun ruangan BTDC. Nampak jelas ha? Adalah ruangan untuk intake open. Basic. Ini adalah basic. 100% basic. Asas punya ni. Okey, letak piring kat kosong. So aku tak ada lah buat video macam mana cara-cara nak pasang piring ni dekat enjin W125. Dekat situ boleh rujuk video cara cari top piston. Kat situ ada aku tunjuk step-step pasang dan apa semualah. So rujuk situ lah. Tak nak setiap kali video aku nak pasang satu-satu kan. Buang masa hampa pula tengok. Hampa video ni pun pada meluat nak tengok banyak. Okey, so tumpukan dekat sini. Lepas tu kita akan buat apa? Kat whiteboard ni tekan panglang 4. Sini untuk open, sini untuk close. Sini untuk kotak intake, sini untuk exhaust. So ruang ni untuk intake, ruang ni untuk exhaust ha? Bukan sini minyak buka, sini minyak tutup. Tak ha? Kotak ni jangan pening. Ada banyak cara kotak ni susun letak. Ada yang sini exhaust, ada sini minyak. Ada yang tak tulis apa pun, tulis nombor je. So jangan pening lah. Itu ikut masing-masing punya kesukaan lah nak susun data macam mana. Yang penting faham. Jangan ikut aku semata-mata. Ada banyak cara kan? Right, so first kali untuk dial sebarang membuka ataupun kita tulis open. Kalau dial ni aku tak pernah lagi lah jumpa orang tulis buka tutup. So selalu jadi speaking terus open close. Right, so untuk sebarang membuka bahasa Melayu balik ataupun sebarang intake atau exhaust open, kita akan ambil ralat satu pusingan meter ni. Jelas ha? Satu meter ni bergerak satu pusingan, kosong ke kosong. Baru kita berhenti tengok piring. Dan selalu banyak kali aku cakap, tip paling mudah untuk diecam adalah tengok meter baru berhenti piring. Sebab kita hanya akan berhenti memusingkan piring bila meter duduk kat tempat kita nak berhenti. Right? So kalau rasa macam aku cakap laju sangat, patah balik lah. Benda YouTube kan boleh patah balik. So kita akan dial mula-mula, kita tengok. Aku pakai adjustable, makin duduk tengah-tengah lah. Okay, kita akan dial. Nampak meter exhaust dah mula bergerak. Kita teruskan je pusingan dia. Sampai satu pusingan, cukup. So kita ambil nombor. Dekat situ lebih kurang 45 lah. Lebih kurang 45. Tu 44 lebih. Tulis dah 45. 45. Okay. Lepas tu, kita teruskan lagi pusingan. Kita akan dapat, mula-mula kita dapat tadi exhaust buka. Kedua kita akan dapat intake open. So kita tengok meter minyak. Meter minyak. Meter exhaust tu lantak lah kat dia. Nak musing ke, terlipat ke apa ke. Pandai-pandai dia lah nak hidup. Nampak? Meter minyak dah mula bergerak. Tengok lah. Kita ambil satu pusingan. Okay. Sekarang ni minyak buka dekat lebih kurang 15 tu. So tulis kat sini minyak buka 15. Nampak? Sini exhaust buka, sini minyak buka. Okey, lepas tu kita akan dapat apa? Kita akan dapat exhaust tutup pula. Macam mana dapat exhaust tutup? Meter ni pusing je piring ni sampai meter tu tetap jalan, nampak? Sampai dia tetap jalan dah. Waktu tu meter minyak berjalan lah. Buat minyak bukaan, lantak buat tak tahu. Okey, nampak? Dah habis tu. Dah habis tu, nampak meter tu pun dekat-dekat kosong dah tu. Okey, reverse balik. Reverse balik satu pusingan. Right, so kita dapat exhaust menutup dekat 47. 47. Ambil je sebarang data. Okey. Kalau siapa yang dah faham dah gelak dah apa benda exhaust tutup 47 ni. Kering minyak. Okey, teruskan lagi pusingan, kita akan dapat minyak tutup. Sama juga minyak tutup. Pusing sampai habis terus. Bukannya waktu ni tau. Bukannya ni exhaust minyak buka paling tinggi, lepas tu dia berhenti. Ni dia tak habis lagi. Tepek buka bawah tu. Pusing je lagi. Teruskan je. Sampai habis betul. Oh, sikit je lagi. Hampir-hampir tepat aku letak meter ni. Nampak? Dah habis. Reverse balik je. Satu pusingan. Ataupun 1 mm lah. So, kita dapat dekat 80. So, kita dapat dekat 80. So, inilah nombor dia. So, apa maksud nombor dia? Apa cerita nombor ni? Jom kita buat lebih besar. Okey, tadi kita dah mendial cam tadi menggunakan adjustable timing cam, tapi kedudukan marking tu dekat standard. Kita dapat open, close,
Sini intake, sini exhaust. Kita dapat 15, 80, 45 dengan 47. Okay. So, kalau yang baru tengok video ku, nombor ni pening. Kedudukan cam tu tak cantik. Maksudnya orang yang buat cam tu memang bodoh lah. Yang sama telah yang buat cam tu aku tak pandai lah. So, kita nak buat cam yang gila babi tapi marking standard macam original, memang gila babi juga lah. Melainkan gunakan mesin CNC. Okay. So, kenapa kita kata nombor ni tak bagus? Kenapa kita kata nombor ni tak bagus? Nombor ni tak elok kan? Sebab kalau kita tengok degree cam ni jadi berapa? Kita akan tambah 15 tambah 80 jadi 95. 45 tambah 47 apa? 45 tambah 47 10, 12, 2, 1 92 92 degree. Maksudnya degree cam ni besar kan? Degree cam ni besar. Degree cam ni akan jadi, sini akan jadi 275, sini jadi 272. Okey ya, cantik tu nombor besar-besar macam ni. Nombor cam ni, jumlah degree cam ni bagus, tapi kedudukan cam ni yang tak berapa bagus. Sebab apa? Sebab kita ada dekat sini. So kita ada 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Sebab banyak nombor kat itu. So ni pula tulis 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Sebab kita dah sampai 80, dan overlap kita ada sampai 47. Okey, nampak tulisan tu kata kecil ke apa ke? Nampak tu, dah pandai zoom lah, screenshot nanti. Okey, so kalau kita tengok kat sini 15, minyak buka dekat sini, minyak tutup 80. Jauh di sana. Ni perjalanan ini terasa amat berhenti. Tak ingat lirik pun. Okey, 45, 47. 45 dekat sini. Sorry. Bukan. 45 kat sini. Ni 45. 47 ni dekat bawah ni, tengah-tengah ni. Kat 45 lah kita kata. Nampak tak? Jauhnya jodoh mereka. Tambah dengan sekarang, tambah PKPB. Seluruh Semenanjung, 3 negeri 7 bebas. Apalah nasib mereka agak-agak. So memang tak cantik lah nombor ni. Sebab apa tak cantik tau? Okey. Bukan sekadar sebab kalau tengok jadual, sebab Sam bagi jadual jauh. Jangan macam tu. Tolong faham. Sebabnya kenapa? Sebab kat sini aku lukis bentuk blok. Ni sini ada blok lah. Okey, kat sini kita ada lejang buang dulu kita panggil. Lejang buang. Kan ni semua mewakili lejang. Lejang buang. Lepas tu kita ada lejang masuk. Kita ada lejang masuk. Lepas tu kita ada lejang mampat. Dah hari lejang bakar lah kan? So kalau aku tulis kat 3 ni pun cukup lah kot kan? Sebab kat sini ni penghujung dia ada twist kat situ. Lejang buang, lejang masuk, lejang mampat. Hantam je lah lejang bakar. Lejang kuasa tu sebenarnya. Okay. Lejang buang. Apa itu lejang buang? Lejang buang tu adalah hasil penghujung lejang ni. Kena tu lejang masuk dulu. Kau pening pula kan? Kalau ikut kita belajar, dia semua benda kena masuk dulu baru boleh bakar kan. Tapi bila kita die, kita dapat sebenarnya adalah permulaan lejang buang. Yang mana exhaust buka. Sebab apa exhaust buka? Sebab membuang segala tenaga, segala hasil haba apa semua nenek tu lah waktu bakar tu. Okay, sewaktu lejang buang, apa berlaku? Contoh kita kata sini separuh stroke, 90 degree. 90 degree ya. Tolong fokus bab ni ya. Kalau ada iklan, skip tak apa. Tapi video jangan skip. Okay, 90 degree separuh stroke. Kan kat piring degree kita tu. Piring degree tu, ada 4. Ni TDC, TBC pula dah. Ni BDC. Ni 90, ni 90. So atas ke bawah satu stroke, piston dari atas ke bawah tu. Separuh ni cincai lah, tak mau sembang detail sangat. Kita sembang secara basic. Separuh stroke. Okey. 45 degree, cincai hampir separuh daripada ni lah. Okey, so kat sini 45 degree dah. 45 degree. Maksudnya piston sampai kat sini baru valve exhaust membuka. Okey, sini piston. Piston sonic cutting je. Wah. Okey. Sewaktu lejang kuasa berlakunya pembakaran dan menghasilkan daya dari mana piston dari atas kena tenang ke bawah. Waktu tu valve buka tutup, valve tutup lagi. Waktu bila valve buka? Waktu sampai dekat tempat dia buka lah. So kalau kat sini 45 degree lah. Okey, sewaktu daripada atas nak ke bawah, perjalanan piston tu tak semudah yang kita sangka. Kehidupan dia susah tu. Sebab apa? Dia sentiasa dipukul kan.
Waktu piston dari atas nak turun bawah ni, dalam waktu ni vacuum. Maksudnya vacuum tu dia tak ada sebarang kebocoran. Kita tolak isu kes valve bocor. Sebab kita kata vacuum sebab valve tak buka. So ketat. Kalau ada shrink, aku memang tak ada shrink lah. Kalau ada shrink, hampa try tutup depan, hampa tarik shrink tu. Senang ke susah shrink tu nak ditarik? Susah. Sebab apa? Sebab ada vacuum. So maknanya bila berlaku lepas lejang kuasa tu, piston dari atas nak ke bawah, 45 darjah ni lah baru valve tu buka. Buka. Baru piston tu daripada ketat sampai sini, boom, baru dia laju. Baru dia lancar. Kan? Sebab benda ni sekelip mata, bukan sekelip mata. Satu kelip mata berkena bahagi-bahagi sebab dia terlampau cepat. Kan? Dari sini enjin ketat senak sampai sini, baru boleh menampai. Macam tu lah maksudnya. Sebab dah ada kebocoran, baru drain sub tu berpusing terus. Sini belum lagi, sini dia ketat, dia bagi daya force terum baru pusing. Sebab waktu ni dah ada berlaku kebocoran. Okey, lepas tu kita tengok lejang masuk. Lejang masuk, kita diajar piston dari atas ke bawah berlaku lejang masuk, tapi realitinya 15 degree before top dead center kat sini. Maknanya piston dari bawah nak ke atas, dan atas nak ke bawah, tapi belum sampai atas, valve minyak dah buka. Minyak dah buka 15 degree. So sini kita panggil proses overlap. Okey. Lepas minyak masuk, kita ada lejang mampat. Okey, sewaktu lejang mampat, kita kat sekolah belajar basic macam mana piston dari bawah naik ke atas. Itu adalah lejang mampatan. Betul, pergerakan piston dari bawah naik ke atas adalah lejang mampatan, bukan dari atas ke bawah. Okey. Kalau cincai kira 90 degree kat sini, 80 degree kat sini. Ni aku cerita 1 mm lah, aku aku cerita 1 mm, aku tak cerita rem. Cerita rem pening tu topik tinggi sangat tu. Okey, 80 degree kat sini. Maksudnya piston dari bawah nak ke atas. Dari bawah, sewaktu ni valve minyak buka. Ni valve exhaust belah sini. Okey, valve minyak buka. Waktu overlap ni valve minyak buka. Sorry. Sini minyak. Astagfirullahalazim. Tulis siap ni exhaust. Ni intake. Sini intake, sini exhaust. Okey. Sini intake. Sewaktu berlakunya lejang masuk, okey, dia dah buka awal. Waktu ni nak cuci lah hasil semua ni lah lejang bakar tu. Okey, lepas tu lejang mampat. Sewaktu lejang mampat, piston dari bawah nak ke atas. So sekarang ni enjin tu bocor. Sebab apa? Valve dah buka. So jadi tak ada benda dimampatkan, dia tak ada benda. Ni waktu ni piston lenggang kangkung sampai sini, pump. Valve minyak mula tutup, masuk dalam. So bila dia masuk dalam, kawasan ni jadi kedap udara, dia jadi vacuum balik. Kedap udara. So banyak ni yang dimampatkan. Banyak tu yang dimampatkan. So ini dah berlaku sebenarnya permulaan lejang mampatan dia. Okey, lepas tu kita pergi dekat lejang kuasa. Lejang kuasa memang api lah, kita tahu. Tapi kalau kita nak kata cuci ni, kita boleh kata waktu exhaust ni lah. Dia sebenarnya masuk dalam lejang buang. Sebenarnya kalau nak cerita exhaust ni, dia masuk dalam lejang buang. So kalau kita abaikan dekat sini, kita masukkan je kat sini. Kalau 90 degree kat sini, exhaust bawah ni sikit. Aku pakai marker colour lain. Okey, sini untuk exhaust 47 degree. Exhaust tutup. Okey ya. So sini minyak masuk, exhaust tutup bawah. Sebab tu kita kata kalau ni 15, sini 47, motor tu kering. Motor tu akan kering. Sebab apa? Sebab minyak masuk bukan setakat masuk. Ni valve minyak masuk, dia akan terkeluar sekali. Dia akan banyak lagi keluar daripada banyak yang masuk lah. Walaupun ada juga yang masuk, bukannya semua keluar. Sebab itu dia akan bagi motor tu napas dia pendek. Macam tu, napas dia akan jadi macam tu. Dia tak jadi macam tu. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, lejang buang. Kenapa kita kata ketat 45? Sebab aku beritahu tadi ada vacuum. Waktu piston nak turun, ketat. Sedangkan dekat sini 80, lembut. Kenapa? Sebab dekat sini balik, jadual sini, cincai macam ni lah jadual. Aku pun kadang-kadang bertukar-tukar kat jadual ni. Macam ni. Bawah ni dah gila dah. Ni motor standard. Ni standard modi. Ni racing sikit. Ni racing gila babi. Okey, dekat kotak-kotak ni adalah padanan untuk RPM. So untuk standard RPM standard modi punya RPM. Racing sikit cara RPM dia, racing gila babi cara RPM dia lah. So keperluan dia tak kena. Sekarang ni keperluan tak kena dekat nombor-nombor ni. Sebab tu kita tak akan pakai nombor macam ni. Cam yang sama, kita akan ubah kedudukan cam ni saja. Right? Kita akan ubah. Sebab 45 ni nombor untuk RPM standard modi biasa je. Nampak? Standard modi biasa je dia punya RPM. Tapi 47 keperluan untuk motor RPM gila-gila. Nampak kat bawah ni. Bawah ni 47 ni.
terlampau lambat dia menutup, padanan dia pun 47 dengan apa 75. Daya dia lain. Enjin tu bocor terlampau banyak. Sebab tu motor lawyer kat overlap ni bahaya ni. Kat overlap ni bahaya. Kat overlap ni yang buat timing kita idling apa semua tu. Tanpa buat timing kuda. Tanpa buat timing kuda lah. Okey, lepas tu pula 80 ni pula. Lambat sangat dia tutup sampai yang dimampakkan banyak ni je. So yang dimampakkan tu sikit je. Jadi bila terlampau sikit kita perlukan apa? Kita perlukan CR yang tinggi. 80 ni CR kena tinggi. Tapi sekarang ni overlap ni pula kecil minyak. 15 ni overlap CR biasa-biasa je. Standard biasa-biasa je, tak ada teruk punya nombor. So apa perlu kita buat dengan cam ni? Yang kita perlu buat adalah kita perlu ubah kedudukan dia. So macam mana cara kita nak ubah dia? Alhamdulillah masih ada ruang. Cara dia macam biasa. Sebelum ni valve intake close tambah valve exhaust open sama dengan A. A bahagi 2 sama dengan B. Okay. Total duration in tolak B sama dengan C. Total duration X tolak B sama dengan D. So mana tanpa pula A, B, C, D ni? Yang dah tahu-tahulah, yang tak tahu, yang baru tengok video ni, itu adalah ruang itu adalah kotak baru untuk data cam macam ni. So kita akan buat palang macam ni. So sini adalah B, sini C, sini D. Ni open, ni close. Sini open. Sini intake, sini exhaust. Right. So kira dia macam mana? Tambahlah 80 tambah 45. Valve intake close 80. Valve open 45. So mujur alhamdulillah rezeki buat besar. 80 tambah 45 sama dengan 5, 8, 4, 12, 125. Ini adalah 125. 125 pula. 125 kat sini. Bahagi 2. 125 bahagi 2 kita akan dapat 12 bahagi 2 6. 5 bahagi 2 2.5. So 62.5. Betul ke? Sini 62.5. Sini pun 62.5. Sebab B ni adalah 62.5. Total duration in 95 tolak 62.5. So 95 tolak 62.5 lah, semuanya ada poin-poin ni. Sini jadi 4, sini jadi kosong, sini jadi 5, 4, 2, 2, 3, 32.5. 92 tolak juga sama 62.5. Penuh ruang. Sini 5. Sini dah tolak sana, sini jadi 8, sini jadi 11 tolak 2 jadi 9. 9, 8, 6 jadi 29.5. Sini jadi 29.5. Ini adalah nombor baru yang kita nak pakai. So kalau kita tengok dekat jadual yang sama, walaupun dah semakin semakin hancur dengan nota-nota aku tulis, tolong fokuskan apa yang aku cakap sambil tengok whiteboard lah, supaya yang tak hanyut lah. So sekarang ni 32.5 ni dekat mana? Tengah-tengah ni kita kata. 29.5 dekat sini. 62 depan ni je. So padanan dia lebih cantik. First kali padanan cantik sebab apa? RPM dia betul lah. CR dia pun betul. Dua benda ni betul, insya-Allah motor tu betul. Dia akan jadi macam tu. 30-60 dalam kolom tu juga jadual ni dia duduk cantik lah. Jadi enjin ni dia pergi 1/7. Dia tak macam ni. Ni CR tak perlu tinggi, ni CR perlu tinggi gila babi. Ni CR tak boleh ni CR perlu tinggi gila babi. Jadi motor ni jadi apa? Jadi babi ya, pening lah dia. Jadi pening. So, kalau siapa rasa mamak ni mencarut kerja dah, aku memang menggunakan bahasa kasar dan bahasa pasar untuk memudahkan hampa. Right? So ini yang berlaku kat sekarang ni. Sekarang ni kita akan tukar nombor ni. Tapi siapa yang dah tengok video aku lama tahu lah. Kadang nombor ni bukan betul sangat sana ni, kau tepek terlonggar ke apa, tambah 62.5. 5 ni pejam mata je selalu. Akan kau ubah sedekat mana yang boleh lah. Dan selalu kebiasaan aku memang intake ke bagi besar sikit lah. Itu memang kebiasaan aku lah. Sebab apa aku bagi intake besar? Sebab kat sini kita tak nak minyak tu terlampau kering. Kita tak nak enjin tu terlampau kering lah. So bila kita tukar balik kat sini, kita akan dapat, tengok lah. Kalau ada komputer pap tekan padam semua kan best. So sekarang ni kita dapat dekat 62. So 62 atas sikit sini. 62. Kepuluhan CR dia betul lah. So 325 dengan 29. Cincai dia kata sama, letak je 30. Sama. Okey, lepas tu minyak tutup 62 juga. 62. So banyak lagi benda dimampakkan. Kena, padanan tu kena. 62 kena. Macam aku beritahu video sebelum ni, nombor ni tak boleh jauh sangat. Dekat tak apa, jangan terlampau jauh. Jauh sikit okey. Selang satu kampung ke okey, tak apa. Jangan jauh sangat. Jauh sangat dia jadi pening lah. Jauh sangat dia jadi pening.
Kan? Maksudnya macam mana? Kalau intake tutup 60, Ezra buka 55, okey lagi. Jangan intake tutup 60, Ezra buka 30. Janganlah. Sebab apa jadi macam tu tau? Sebab 62 ni nombor high RPM. High RPM. Bila high RPM, piston tu pun kena buka awal. Waktu selepas lejang bakar. Kalau tidak, enjin tu SENAK, senak. Itu yang berlaku. Right? So, jom sekarang ni kita akan ubah. Pergi ke enjin, kita akan ubah nombor cam tu daripada asal 15, 80 nak pergi mana? 45, 47, overlap 47 nak pergi mana? Kita akan ubah pergi ke nombor yang lebih menjanjikan kejayaan sikit lah. Right? Jom. Alright, so tadi kita dah dial, kita dapat nombor, kita nak pakai 62 kan. So macam biasa, kebiasaan aku ubah nombor intake sahaja. Intake close. Sebab bestnya kita single cam, satu nombor kita ubah, semua nombor akan ikut sekali. Kita bukan twin cam. Kita bukan RS, kita bukan belang. Kalau belang, kita ubah nombor minyak, exhaust macam tu, tak berubah. Ini dia jenis ikutnya. Right? So, tengok kat sini. Okey, nombor kita dapat asal tadi, minyak tutup dekat 80. 80 sini. Okey, 80. Sekarang ni nombor baru kita nak pakai 62.5 kat sini. Aku rasa macam nak ubah pergi ke 65. So, marking dia di hadapan dia. Bila marking dia di hadapan dia, kita nombor sprocket cam ni kita kena ketuk dia ke depan lah. Kalau nombor asal 80, kita nak pakai 70 dekat sini, nombor dia di belakang. So, kita akan ketuk ke belakang lah. Macam tu lah. Sekarang ni kita ketuk ke depan. Banyak mana nak ketuk sang? Kebiasaan apa? Tak ada kebiasaan. Biasaannya ketuklah sampai dapat. Jangan beli cam tu sang. Selalu cam ni ketuk dekat mana? Tak boleh. Sebab degree cam dekat cam. Tapi nombor buka tutup cam dekat enjin. Maksudnya kena di enjin. Sebab timing chain hang tak tahu macam mana apa semua. Benda tu tak semudah macam tu lah, senang kata kan. Okay. Right. Kita tengok. Kena tak? Kadang-kadang kena sedas. 66. Kalau 66 setuju sangat nanti tak boleh. Sebab aku dah ginjak ke sini. Tak best lah. Kita akan ubah sikit lagi. Sikit lagi. Wih, hampir lah. Tadi aku cek tepek pula tengok. Kalau aku ni kadang screw tepek pun nampak lawak juga. Set tepek ketat sikit tu. Kalau orang tanya tepek set apa? Set macam mana motor tu nak hidup. Jangan tanya aku berapa clearance tepek. Macam mana nak pakai biasa pakai. Tak jadi dosa pun. Jangan sebab tengok video aku nampak canggih kena ikut anak usin tak. Jangan. Sebab yang nak pasang motor tu hampa. So jangan ikut aku sangat. Apa yang pasal boleh ikut. Tak dapat 65 dia. Sini jadi apa? Sini jadi 60. Oh, jadi 66. Adjust tepek je nampak berubah sikit lagi nombor. Sekarang aku nak check outlet exhaust. Outlet exhaust kita dapat 35 tak boleh. 35 sini akan jadi mungkin 20 lebih ni. 28. Tak boleh. Okey, sekarang ni kita akan ubah lagi cam ni. Sebab sekarang ni tak dapat, makin tak dapat. So kita kena lompat gigi. Nampak? Bila marking tu tak dapat, jangan takut, jangan ragu-ragu. Usah kau gentar, sahabat. Lompat je gigi dia. Sebab bila kita guna degree wheel ni, gigi tu duduk kat mana, lantaklah kat dia. Yang penting kedudukan nombor cam tu. Sebab kedudukan nombor cam tu mewakili macam-macam benda lah. So jangan takut lah. Bukan kalau lompat 5 gigi sangkut overlap lah apa, tak. Selagi nombor tu betul, jangan risau. Okay, so lompat satu gigi, kunci balik, mana ni? Jangan takut. Kadang orang takut nak lompat, dah tak sampai lompat je gigi. Usah takut, usah gentar. Itu hanya kentut.
bukan petir, macam mana? Bukan halilintar. Usah takut, usah gentar, itu hanya kentut. Bukan halilintar. Macam WhatsApp punya ni, mesej. Tak nak gelak kadang-kadang baca. Okay, so bila dah ni, kita kena atas balik ni sekejap ni. Dah terlampau awal sangat dah. 45 balik. Tadi Ezra buka 45, sekarang ni dia jadi minyak tutup pula 45. Bila tutup 45, dia mampat tu banyak. Jadi enjin tu cenderung jumpa kuasa awal. Dan silap gaya dia boleh senak. Ni macam makin tengah-tengah ni bila lompat segigi ni. Kita tak boleh tau, kadang orang hantar dial siap sepoket kan, abang dial siap-siap. Tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Kadang so abang buat cam siap degree, semua cam ada degree. Cam standard pun ada degree. Cam standard pun ada degree. Walaupun negatif ke apa ke, dia tetap ada degree dia. Okay, tak reverse. Satu singan 55. Tak dapat, sikit lagi. Kita kena ke atas sikit lagi. Macam-macam cara orang ginjak ni. So ikutlah cara masing-masing. Tak jadi dosa pun nak ikut macam mana. Tak salah. Jangan sebab tengok video aku kena ikut cara aku. Tak, ikut cara hampa, keselesaan atas hampa. Aku buat video sekadar berkongsi, bukan syarat untuk hampa wajib ikut aku 100%. Tak masalah pun. Okay, reverse satu pusingan 61 kat sini. Sekejap kat sini 61. Lari meter ni kenapa? Sini 63 kot. 65. Aku nak check clear dengan overlap dulu. Overlap tu jadi berapa? 30 kot. 30. Kita kena cari nombor yang secantik yang mungkin. Sebab tadi itulah TP aku tak berapa ni sangat. Sini kita dapat 33. 33 sana 30. Dia pun boleh dah ni. Right. So kita pakai nombor ni. Nampak? Sang ni. Tadi cerita kat orang jalan kira bagai, tapi bila dial pakai nombor lain. Memang macam tu. Formula is formula. At the end of the day, kita yang tentukan kat mana kita nak pakai. Okay, sekarang kita akan dial, ambil data nombor cam ni. So, check balik tepek. Ni nak finalize ni. Okay. Tengok. Nombor exhaust buka kat mana? Ceng. Nombor exhaust buka dekat 65. Tulis dulu bawah ni. 65. Exhaust buka 65. Minyak buka dekat 33. Pusing lagi sampai habis, kita akan dapat exhaust tutup. Sikit je. 0.01 je. Ketepatan aku letak meter tu tadi. Right. 31 tu lebih kurang. 31. Kita tambah 3 degree. Berapa degree tambah? Sebab tepek longgar ni. Lepas tu teruskan pusingan sampai habis, kita akan dapat exhaust tutup. So meter tu pun sikit je tadi. Minyak tutup dekat 62 tulis situ. 62. So macam biasa, tak maaf cakap saya aku memang skru tepek aku kadang berlari sikit sebelum aku dial, tapi last kali yang penting adalah finalize kita. Right, so sekarang ni kita akan ambil data bawah-bawah lah. First kali kita akan ambil okay, ni nombor kita dapat. Kita akan cari total duration boleh dapat, degree boleh dapat, overlap lift dengan lift valve dengan LC. Okay. Sekarang ni kita akan cari overlap lift dulu. Kita tengok bahan minyak membuka satu pusingan 4 meter bergerak 1 mm, ambil nombor, tanggal letak kat kosong. Teruskan pusingan 2 hampir 3 tu. 2.98 lebih kurang. 2.98. Lepas tu exhaust. Pusingan habis. Reverse balik. Satu pusingan 1 mm. 2 pusingan sampai tangan kena. Kecil sikit. 2.86. Sini 2.86. Okey. Lepas tu kita ambil lift valve. Berapa ketinggian cam tolak rokarm tolak valve. Berapa ketinggian valve tu? So kita akan ambil lift valve exhaust dulu. Tengok meter exhaust. Kira je berapa pusingan terus. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8.15. Ketinggian dia 8.15. Okey, lepas tu tengok minyak pula berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.23. Tinggi sikit. 8.23. Okey. Lepas tu LC. Sekarang ni kita ambil clearance 0.05 kat meter ni. So kita ambil exhaust minyak terus sebab tengah minyak ni. So peak dia paling tinggi, meter ni letak ke tanda paling besar 80. Main lagi, okay, paling tinggi situ. So kita akan reverse. Berhenti dekat 5 takok 0.05. So ambil je nombor kat situ. 89. Tulis macam ni tau. 89 palang macam tu. Teruskan mesingan. Bagi balik kat situ juga. 65. Tu 65. Okey. Tengok exhaust pula. Paling tinggi. Paling tinggi dengan 6 situ. So mentikat sini. Kita akan dapat dia duduk dekat 63. 85. 63. 85. So, apa result dia kat sini? Tapi whiteboard lah. Alright, so tadi lepas di dial dengan cek clearance tapered yang betul, ini nombor kita dapat. Macam biasa kalau aku dial akan bertambah degree dia. Sebab apa? Sebab tapered tak berapa betul. Selalunya macam itulah. Kan? Kadang orang cakap sang buat lah betul-betul sang. Aduh. Dia yang penting final ni. Ni yang penting final ni. Mula-mula tadi tak ada masalah. Sebab kalau mula jauh sangat tak betul pun, waktu final dia kita akan dapat tahu kat mana kita silap. So, memang macam itulah. Right, so sekarang ni kita dapat nombor cam ni 33626531. Asal tadi plan dia apa? 30 apa tadi kan? Sini 29.5. So tak jauh mana pun lari. Kan? So tambah sini pun berapa degree je. Sini tambah 4 degree. Sini lebih kurang sama je. Right. So kalau tengok sini degree cam ni 275 degree dengan 276 degree. So, perbezaan hanya 1 degree. Tak ada masalah. Offlet lift pula perbezaan di 298, 286. Offlet lift ni waktu bila dah? Waktu lejang buang, permulaan lejang masukan. Maksudnya ketinggian valve dengan valve membuka serentak. Satu on the way nak tutup, satu baru buka. So waktu TDC tu, piston play atas. So kat sini yang menentukan pocket valve kita. Berapa dalam nak kena buat. So kat sini lah. So ni memang agak tinggi, dekat-dekat. Dia kalau 2.5 mm ke atas memang tinggi dah. Sebab padanan tinggi, nombor pun besar. Dia memang macam tu lah. Right, so lift valve pula 8.3 dengan 8.15 memang agak tinggi. Tapi tak berapa tinggi seperti yang aku nak. Sebenarnya aku target nak letak sampai 9. Tapi manakala owner pun request nak main highway long, tak apa. Kita rendahkan CR dia. Kita rendahkan degree lift dia. Kita rendahkan lift valve dia. Degree kita bagi besar. Sebab kalau ikutkan 275 ni kita nak lift tinggi lagi. Tak apa. Supaya enjin tu jumpa power tu awal. Tapi sebab owner nak main highway, tak apa. Kita rendahkan lift dia bagi motor tak terlalu menjerit. Tapi masih memberikan tenaga sebab dekat sini napas masih panjang. Macam tu pula dia jadi. Sebab degree cam kena seiring dengan lift valve. Baru kuasa dia beri. Power tu ratio dia macam mana sebutan dah, aku lupa dah. Seiring. Dia tak boleh degree cam 220 degree, lift cam 10. Kalau macam contoh dekat motor W125 tak boleh. Nanti dah kena power dia terlampau pendek, napas dia terlampau awal. Sebab lift valve ni dah menghabiskan daya 220 degree ni. So kalau 220 degree ni kena rendah je lift valve dia. Tak perlu tinggi-tinggi. Dia macam tu lah. Right. So LC dia pun kita jumpa 8965, 6385, NO 77, 74, 103, 77, 74, 103, 106. So perbezaan peak dia hanyalah 2 degree. Hanyalah 2 degree, tak jauh pun. 2 degree, 2 degree apa? 3 degree, maafkan aku, 3 degree saja. Okay, so sekarang ni enjin dia spek apa? Okay, enjin dia tadi cakap 66 ke? Bukan, dia bore dia saiz 65mm. Stroke dia tambah 4mm. So sama juga dengan tambah 8mm. So asal dia apa? 57.9 tambah 8 sebab dia jet 4. So akan jadi 9, 7 tambah 8, 7, 14, 15. 65.9. So stroke dia 65.9. Terus kat sini 65.9. Valve dia aku letak saiz 3026. So kalau dekat sini CC jadi berapa? Macam mana formula kira CC? Bore kali stroke kali pi bagi 4000. Kita dapat jawapan CC. So kat sini pakai kalkulator lah.
Kalau tambah tolak darab bahagi simple-simple aku bolehlah jawab. Kalau macam ni aku pun pakailah otak manusia buatan ni. Kali 65.9 kali 3.142 bahagi 4000. 65 kali 65.9 218 cc. 218.7 cc dia. So besar tak cc dia? Besar. Asal original 125 cc. Asal original 125 cc. Ni 218.7. Hampir sekali ganda daripada ni. Kalau sekali ganda jadi apa sini? 250. Ni sikit je lagi. So lebih kurang peningkatan 90% kot. Aku pun tak kira secara tepat tapi mungkin 90% penambahan daripada cc original asal. So kalau ada cc besar ni, logik ke nak pakai cam standard? Memang tak logik lah. Logik ke nak pakai head standard? Apatah lagi lah kan? Sekarang ni kita pakai 3026. Kalau ikut formula aku cerita 65 nak dapat seva apa? Bahagi 2. So dekat sini dia akan jadi 32.5. Tapi dekat market memang tak ada 32.5 size kalau racing. Kita ada paling besar yang setakat aku jumpa 3127. Tapi kenapa aku tak suggest owner pakai 3127? Pertama adalah sebab kebanyakan head 3127 clearance valve dengan valve waktu overlap sangatlah kecil. Sampai tak membenarkan kita nak benam overlap size besar macam ni. Memang tak boleh lah, memang tak dapat. Nampak tak? Takut aku marker ni, takut tak nampak. Okay. Kalau 3127 jarang-jarang dapat nak benam overlap size besar ni. Kenapa nak overlap besar ni? Sebab owner nak main highway, nak main long. Bila nak main long, kita perlukan daya cucian yang besar supaya membersihkan dan menghasilkan udara baru masuk lebih bersih dan makanan pun akan jadi lebih bersih lah. Dan kedua, bila overlap besar, enjin kita sejuk. Automatic enjin kita sejuk. Dan bila overlap kita besar, daya bawah kita agak sedikit berat. Memang macam itulah. Tetapi bila dah piston besar dengan stroke, bore dengan stroke ni pun hampir sama. Kita kata memang samalah. Dia bukan over square, under square, dia square. Boleh lah kita kata square. Sebab dekat sangat, 0.9 je, hampir 1 mm je perselisihan beza dia. So aku cakap square je terus. Aku tak nak cakap engineering stroke type ke apa, aku cakap square je. Tak ada masalah aku. Sikit-sikit tu aku pejam mata je. Daripada segi engineering memang salah, dosa besar ni. Tapi dari segi aku tak ada masalah. Nama pun sama mendahaka. Kita tak ikut punya buku. Kita lawan buku sikit. Okay. Sebab apa tak boleh pakai 317? Sebab clearance tadi sampai tak membenarkan nak pakai overlap besar. Sebab tu aku pagi suggest kat kita pakai head 3026. Senyum pakai cam besar ni. Dan overlap clearance tu pun masih banyak ber-mm lagi. Itu sebab dia lah. Yang pertama dia. Okay, lepas tu pula 317 ni banyak nak jumpa kat kedai. Senang. Tu satu hal lagi. Right. So sekarang ni ini data cam dia. 65, jack, valve 326. Lepas tu aku buat cam macam ni sebab apa? Nombor besar belakang dua ni, nombor ni besar, dia membenarkan RPM tinggi. So enjin tu boleh RPM tinggi sang? Boleh. Dan bukan setakat boleh RPM tinggi. Kalau kita rendahkan compression ratio dia, kalau contoh kena pakai 15 tapi kita pakai 14 kurang 1 CR dia, enjin tu bernafas dia lebih panjang dan masih ada tenaga walaupun tak jumpa peak. Jadi kita boleh main highway lama lah. Selalu aku macam tu je kalau kita buat sanding body. Tengok cam ni kena pakai 12.5 ni, pakai 12 lah. Enjin lebih tahan lama. Enjin lebih mampu pergi lebih jauh sebab dia tak jumpa terlalu awal peak dia. Macam tu. So kalau macam ni, suggest kat owner buat je lah 12.5 ke. Sebab CR ni susah saya nak cakap. Dia semuanya kena based on enjin tu sendiri. Berapa kuat enjin tu boleh tarik cam degree besar ni, 275 ni. Kan? Kalau ikut ni kena pakai ni, contoh lah kita kena pakai CR 13.5, contoh 13.5 kan. Tapi pakai 13.5 enjin senak sang, tak boleh turunkan CR, hantam sampai 12 baru selesa. So 12 lah result dia. So tak semestinya kena macam ni sekian terus CR wajib ni, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Tak juga. Sebab CR ni dia rumit kalau kita nak huraikan. Memang rumit. Okay, so itu saja kenapa aku pakai 3127. Sebab aku bagi tahu dah, sebab tu pakai 326. Dan owner pun nak main highway, sebab tu kita hantam degree besar, kita bagi lift rendah sikit lah. Macam tu lah cara dia. Supaya motor tak terlalu bang, kita tak nak lagi hujung ngap bunyi jam. Kita tak nak. Kita rendahkan lift bar dia. Lepas tu bila rendah macam ni, nak cari spring pun senang. Satu hal juga, spring bar pun isu juga sekarang ni. Tu sebab-sebab dia lah. Banyak sebab kita cuba olah. Sebab kita tak pandai, kita bodoh. Kita cuba olah, cuba buat pandai. Sebab owner pun steady sanggup.
Owner pernah mabuk, kita tak betul lah, biol lah owner ni, meracau dah ni. Meracau dah. Right, so itu saja untuk video kali ni. Aku harapkan video kali ni dapat memberi kefahaman dekat hampa berkenaan nombor-nombor ni. Yang mana tadi aku dah pernah, aku dah cuba lukiskan bagi hampa faham. Sebab orang cakap kalau tak faham, kalau cakap orang tak faham, lukis. So aku cuba lukis. Aku cuba tulis walaupun lukisan dan tulisan aku tak secantik macam orang lain. So kita cuba. Right? So itu saja daripada aku untuk hampa semua. Aku harapkan video kali ni sangat-sangat bermanfaat untuk hampa. Dan tolong sekarang ni kita masih PKPB dan semakin virus COVID hari ni semakin graf dia naik. Power canak-canak sekarang ni tengok kan. Tok dia pun padu. So tolong jaga keselamatan semua. So terima kasih sekali lagi kepada semua yang bertugas menjaga keselamatan kami. Terima kasih sangat-sangat. Sungguhnya jasa hampa memang kami tak mampu nak balas lah. Walaupun cakap alah dapat gaji, cukai duit kami, kau tak payah cukai pun. Jangan cakap ayat macam tu. Jangan cakap ayat macam tu. Right, so itu saja daripada aku untuk hampa. Macam biasa, sebarang pertanyaan, sebarang idea untuk next video, boleh komen kat bawah. Macam biasa aku tak balas, tapi insyaAllah aku baca bila ada kesempatan. Right, so itu saja daripada aku untuk hampa semua. Assalamualaikum. Bye-bye.